Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid darjah 6? Hari ini kita akan belajar ataupun PDPR kita pelajaran tajwid. Sebelum tu sediakan kitab tajwid darjah 6 dan juga buku tulis. Hari ini kita akan menyambung pelajaran tajwid kita bagi pelajaran yang ketiga, iaitu lafzul jalalah. Murid, apa tu lafzul jalalah? Kita tengok nanti. Apa itu lafzul jalalah? Alif, lam, lam, ha. Apa alif, lam, lam, ha? Alif, lam, lam, ha ialah Allah. Itulah dia yang dipanggil lafzul jalalah. Baiklah kita tengok pengenalan. Murid-murid semak kitab. Yang pertama, secara umum huruf lam adalah bersifat tarkik, dibaca dengan nifis, kecuali pada kalimah Allah, lafzul jalalah yang dibaca dengan tabkhim, iaitu tebal. 2. Sebutan tabkhim pada kalimah Allah juga disebut dengan sebutan tagliz. Dan yang ketiga, huruf lam dibaca dengan kadar 2 harakat ketika bersambung, tetapi ketika berhenti harus dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat seperti hukum, mad, arid, lis, sukun. Baiklah kita tengok seterusnya, pelajaran seterusnya iaitu pembahagian hukum bacaan huruf lam pada kalimah Allah lafzul jalalah. Ianya terbahagi kepada 2 bahagian. Kita tengok bahagian yang pertama. Dibaca dengan tabkhim tebal ataupun tagliz. Selain tabkhim, dia juga disebut tagliz. Tagliz dan tabkhim itu maksudnya adalah tebal, manakala tarkik adalah nifis. Tapi yang pertama ni dibaca dengan tabkhim, iaitu tebal ataupun tagliz apabila sebelumnya berbaris atas atau hadapan. Contohnya adalah seperti berikut. Kita tengok contoh yang pertama. Dia kata sebelumnya berbaris atas ataupun hadapan. Tengok yang pertama. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Dari surah At-Taubah ayat 116. Tengok innallah, sebelumnya berbaris atas. Kemudian yang kedua, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Surah Ar-Ra'du ayat 8. Allah, di awalnya Allah, berbaris atas. Sebab sebelumnya tu tak ada huruf, tak ada kalimah. Jadinya takkan nak sebut Allah, mestilah sebut Allah. Kemudian yang contoh yang ketiga, wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wattaqullah. Sebelumnya lafzul jalalah tu berbaris hadapan. Dibaca dengan apa? Dibaca dengan tabkhim, iaitu bacaan yang tebal. Bacaan yang tebal sekiranya sebelum lafzul jalalah berbaris atas ataupun hadapan. Contoh yang seterusnya, ke surat 12. Yang keempat, qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Daripada surah Al-Ahzab ayat 18. Qad ya'lamullah. Ya'lamullah, mim depanmu. Selepasnya adalah lafzul jalalah. Jadinya dibunyikan dengan tebal. Ya'lamullah. Awak tak boleh sebut ya'lamullah. Ya'lamullah. Kemudian yang kelima, qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina
Okey, daripada surah Al-Maidah ayat 114. Okey. Abnu Maryam Allah. Maryam Allah. Ya ma mim di atas ma. Tak boleh sebut mallah. Mallahumma, tapi sebut Maryam Allahumma. Okey, kemudian yang keenam, wa iz qalullahumma in kana. Okey, qalullah, lullah, tak boleh lullah, lullah sebutnya. Qalullahumma in kana. Okey, dari surah Al-Anfal ayat 32. Okey, itu dia tadi bacaan lafzul jalalah, hukum lafzul jalalah yang dibaca dengan tabkhim, iaitu sebelumnya berbaris atas ataupun hadapan. Okey, seterusnya yang kedua iaitu dibaca dengan tarkik, iaitu nifis apabila sebelumnya berbaris bawah. Okey, dibaca dengan tarkik. Tarkik tu adalah ni nifis. Tadi tabhim tebal, ni tarkik nifis. Okey, bila nifis sebelumnya berbaris bawah. Okey, dibaca dengan apa tadi? Tarkik, iaitu ni nifis Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, semak. Hakim ke surat 12 tu. Okey, yang pertama, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Okey, contoh yang kedua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Okey, daripada surah Al-Baqarah. Okey, lillah. Okey, dia perkataan di awal. Takkan awak nak sebut lillah, tak sesuai kan? Lillah. Okey, yang ketiga, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qulillahumma. Okey, sedap tak kalau dibaca Qulillahumma. Kalau qalallah itu sesuai sebab sebelum jumpa balik atas ini kulillah, nifis, tarkik. Okey, kemudian lima ta'izuna qaumallahu muhlikuhum. Lima ta'izuna qaumallah. Mallah, tanwin berbaris dua di atas mallah. Okey, dibaca dengan tarkik. Okey, dan yang kelima, okey, suratul Ikhlas Okey, Qul huwallahu ahad. Okey, dia kata dibaca secara bersambung ayat 1 dan 2. Macam mana nak baca? Qul huwallahu ahadullah. Kalau dullah itu dibaca dengan tabhim, tapi dia suruh baca dengan tarkik. Macam mana? Okey, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Okey, ditambah nun kecil dekat situ berbaris bawah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Okey, nillah bukan nillah, bukan dullah, tapi ahadunillah. Itu kalau di wasal, qul huwallahu ahadunillah. Kalau wakafkan qul huwallahu ahad. Okey, Allahu samad itu kalau diwakafkan, Allah tu dah jadi tabhim, bukan tarkik lagi. Tapi kalau awak wasalkan, okey, ditambah nun kecil berbaris bawah, qul huwallahu ahadunillahus samad. Okey, itu tadi bacaan lafzul jalalah yang dibaca dengan tarkik, iaitu nipis apabila sebelumnya berbaris bawah. Okey, baiklah murid-murid. Okay, kita tengok pembahagian hukum bacaan huruf lam pada kalimah lafzul jalalah terbagi kepada dua, iaitu yang pertama dibaca dengan tabhim tebal atau taglis apabila sebelumnya berbaris atas atau hadapan. Okey, kita tengok contohnya tu. Okey, kemudian yang kedua,
Okey, dan yang kedua dibaca dengan tarkik, iaitu nipis apabila sebelumnya berbaris bawah. Okey, kemudian macam mana bacaan ketika lam itu diwasalkan? Okey, dibaca dengan kadar 2 harkat. Maksudnya Allah tu lafzul jalalah tu tadi kalau diwasalkan dia dibaca dia 2 harkat, manakala dia ketika dibaca ketika wakaf maka dia harus dibaca dengan 2 harkat atau 4 ataupun 6 harkat. Okey, seperti contoh hukum mat seperti apa ni contoh hukum mat arid lis sukun. Okey, asalnya mat asli 2 harkat tapi bila dah jadi mat arid lis sukun jadi 6 harkat, iaitu di akhir kalimah ataupun ketika kita nak mewakafkan bacaan. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu harapkan awak dengarkan betul-betul, kemudian fahamkan. Dan kita awak cuba tengok contoh-contoh di dalam Al-Quran. Okey, bila dibaca, dimanfaatkan apa yang awak telah belajar. Okey, jadi sebelum kita untuk pelajaran pada hari ini, cikgu ada tugasan untuk awak. Okey, tugasannya ialah yang pertama, salin muka surat 7 hingga 10, iaitu pada tajuk idgham muka surat 7 hingga 10. Jangan kata banyaknya cikgu ya. Awak dah banyak sangat cuti. Ada langsung yang tak buat kerja. Okey, salin muka surat 7 hingga 10 dalam tajuk idgham. Okey, salin. Cuti seminggu kan, minggu depan kan kita berjumpa lagi. Okey. Kemudian dah siap, hantar pada cikgu melalui WhatsApp, tunjukkan bukti saya dah siap cikgu. Okey, faham murid-murid? Cikgu rasa cukuplah setakat ni dulu. Okey, ulang kaji. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa'.